Hai, hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita akan bercakap pasal sequel filem I Spit on Your Grave, iaitu I Spit on Your Grave 2. Filem ni adalah sequel yang lebih kepada soul sequel, filem yang tidak ada kaitan langsung dengan filem pertama, tetapi dia lebih kurang macam reboot lah. Okay, filem ni adalah filem yang ada improvement, tapi acuan dia sama. Okay, tapi sebelum aku cakap berlanjut pasal filem I Spit on Your Grave 2, kita intro dulu. I Spit on Your Grave 2 ni merupakan sebuah filem torture porn. Okay, filem yang kalau siapa tengok Hostel, siapa yang tengok filem Saw, dia orang akan faham lah. Tapi yang membezakan I Saw the Devil pula, yang membezakan okay, I Spit on Your Grave dengan filem-filem yang lain ialah filem ni mengangkat tema kuasa wanita, di mana kuasa wanita ni dalam ni dipaparkan bahawa lelaki jahat, wanita itu baik. Untuk filem I Spit on Your Grave 2 ni, aku sifatkannya ialah sebuah filem yang sama saja seperti I Spit on Your Grave 1. Cuma wataknya diubah, karakternya diubah. Dia macam sebuah filem yang kita ubah balik. Macam contohnya pengarah tu ada okay, vision yang aku nak I Spit on Your Grave ni versi macam ni, so jadilah I Spit on Your Grave 2. Filem ni adalah filem yang mengikut acuan filem pertama dari segi karakter, dari segi penceritaan, dari segi cara revenge. Semuanya acuan yang sama. So siapa yang tonton filem I Spit on Your Grave 2010, filem ni adalah format sama. Format sama, cuma the setting dan characters ada penambahan, ada penolakan macam tu sahaja. Dan untuk katakan filem ni baik atau tak, aku sifatkan filem ni sama level dengan filem I Spit on Your Grave 2010. Okay, cuma perbezaan dia ialah dalam filem ni awal-awal filem tu lebih ditekankan kepada intro, dan watak jahat dalam filem ni pun background dia macam biasa-biasa saja. Sebab aku rasa background untuk watak jahat dalam filem I Spit on Your Grave ni yang 2010 tu lagi baik. Cuma dalam filem ni dia dah explore pasal negara luar, negara-negara yang mungkin possibilities dia tinggi untuk jadi kes-kes yang macam ni, dan lebih logik lah. Macam sebelum ni kan dia berlaku dekat hutan, macam ni dia berlaku dekat bandar. So takkanlah benda tu berlaku dekat bandar. Kalau kat US jadi macam ni, tak mustahil. Memang mustahil. So dia orang switch the setting, jadikan dia di tempat something yang lebih luas lah, lebih baik. Dalam kisah ni basically cerita pasal seorang model yang mana memang nak sangat jadi model lah. Dia ni memang nak jadi seorang model. So dia berjumpa dengan satu kumpulan ni lah, dia nak ambil gambar. Tapi apa yang berlaku ialah jurugambar ni memang gila seks gila, dan akhirnya dia orang berlaku macam tu lah. Macam kita tengok I Spit on Your Grave tu, aku tak payah cerita sangat lah. Okay, lepas tu in the end dia dah kena benda tu. So si perempuan ni revenge balik. Part yang paling kita suka sekali ialah part revenge balik tu lah kan. Kalau nak part yang dia kena tu memang agak brutal lah. Tapi kalau nak bandingkan I Spit on Your Grave 1, I Spit on Your Grave 2, I Spit on Your Grave 2 ni lebih orang kata terbuka. Dia macam I Spit on Your Grave yang 1970 tu. Dia lebih terbuka. Sebab apa? Sebab filem ni tak masuk pawagam tau. Dia masuk dia ke DVD, ke Blu-ray semua. So bahagian tu memang agak eksplisit gila lah. Dan ketak macam 2010 punya I Spit on Your Grave, dia lebih macam play safe. Dia masih ada shot-shot yang macam berselindung. So bila kita tengok I Spit on Your Grave 2010 tu, kita tak dapat lah tengok macam, kita tahu dia sedang buat benda tu, dia sedang buat benda tu, dan kita feel the pain and so on. Tapi dalam filem ni dia lebih macam berani. Faham lah kan maksud aku macam mana? Berani, sebab filem ni bukan filem yang ke pawagam. So dia punya rules of showing things kat dalam filem ni lebih daring lah. Dan aku tak sarankan filem ni untuk kanak-kanak. Dan aku rasa kanak-kanak sendiri pun kalau tonton filem ni pun dia pun akan muntah dan dah akan rasa pelik lah. Dan aku rasa I Spit on Your Grave 2 ni personally dia punya aura sama saja dengan I Spit on Your Grave 1. Cuma kalau nak bandingkan,
dia punya karakter filem ni lebih cantik lah, lebih cantik dari segi acting, lebih cantik dari segi pengembangan plot. Cuma dalam filem yang first tu dia dah remake je kan, yang ni dia dah macam totally tukar balik habis semua, dia dah macam rombak semua balik, akhirnya dia buat something yang new. So adalah kelebihan dan kekuatan, dan aku rasa filem ni tidak ada kaitan langsung pun dengan filem yang pertama iaitu I Spit on Your Grave 2010, tetapi lebih kepada soul reboot, yang mana karakter-karakter dalam filem pertama tu dibuat balik. Dia ada karakter yang bodoh-bodoh sikit tapi dia ikut kawan-kawan dia. Lepas tu ada karakter yang kena tipu lah. Dia macam bila kita tengok, oh karakter ni sebenarnya dalam karakter nombor 2010 ni macam ni, jadi macam ni. So dia just rombakan sahaja, dan aura filem ni sama dengan aura filem 2010. Cuma mungkin ada yang kata filem ni macam tak best ke apa ke, itu atas masing-masing lah. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot pendapat aku berkenaan dengan filem I Spit on Your Grave 2. Filem ni aku tonton dekat Tubi. Okay, tapi kalau nak tonton, aku rasa ketika aku buat review ni, dia dah nak left dah. Dah 4 hari lagi. 4 hari lagi dia nak left. Tak tahulah, kalau hampa berkesempatan tontonlah. Tapi kalau tak ada, maybe ada laman-laman perstreaman yang sah nanti dia akan berpindah ke situ dan boleh tonton. Dan aku tak sarankan filem ni untuk kanak-kanak, sebab filem ni ialah filem yang agak matang dan terbuka lah. So kalau siapa-siapa yang nak tonton atas pemikiran hampa sendiri, atas decision hampa sendiri, dan take responsibilities lah. Tak ada apa yang hampa tonton, dan itu sajalah. Okay, so itu sahaja sekadar ringkas perbincangan aku berkenaan dengan filem I Spit on Your Grave 2. InsyaAllah lepas ni aku akan cuba buat review untuk filem I Spit on Your Grave 3 dan I Spit on Your Grave Deja Vu. Aku dalam marathon lah sekarang ni, the whole quadrilogy. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.